Hai semua, selamat datang ke video kami ini dan selamat menonton video kami ini. Kami merupakan kumpulan satu yang terdiri daripada saya, Lee Chisun, Nik Hasna binti Ahmad Fauzi, Nur Ilia Badrisha binti Irman dan Hasmida binti Abdul Halim. Pensyarah kami ialah Puan Mohaniza Abdul Kari. Tema video ataupun tema projek kami ialah dengan menggunakan aplikasi digital, jelaskan mekanisme pendengaran manusia yang berhubung kait dengan ujaran manusia. Tajuk video ataupun tajuk projek kami ialah Kenali Retrocochlea Membantu Diri Anda. Tahukah anda apa itu masalah retrocochlea? Masalah retrocochlea merupakan masalah atau penyakit yang berlaku di bahagian belakang cochlea, iaitu pada saraf auditori dan sudut cerebellum-pontic. Masalah ini dikenal pasti mengganggu mekanisme pendengaran manusia kerana bunyi tidak dapat dihantar oleh impuls ke otak dengan baik, menyebabkan pengidapnya tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas. Jadi, ayo kita bersama-sama mengenali dengan lebih mendalam apa itu retrocochlea. Jom telusuri retrocochlea. Yang pertama, sensori neural retrocochlea. Yang kedua, kehilangan pendengaran retrocochlea. Yang ketiga ialah penyakit vestibulocochlear. Ini ialah nama lain bagi retrocochlea. Punca-punca masalah retrocochlea. Yang pertama, akustik neuroma iaitu ketumbuhan. Kedua, jangkitan. Ketiga, inflamasi. Keempat, masalah neurologi. Kelima, ialah masalah vaskular. Keenam, kecederaan di kepala. Dan yang terakhir ialah pendedahan terhadap bunyi yang terlalu kuat. Hai semua, anda semua dah bersedia? Jadi jom kenali apakah simptom-simptom masalah retrocochlea. Hai semua, pada segmen ini kita akan melihat cara telinga berfungsi dan bagaimana masalah retrocochlea ini berlaku dalam telinga sehingga mengganggu mekanisme pendengaran manusia. Ayo sama-sama kita ikuti video ini. Sumber bunyi akan menghasilkan gelombang bunyi. Kemudian, gelombang bunyi itu akan diterima oleh telinga luar oleh cuping telinga yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi. Seterusnya, ia disalurkan kepada salur telinga. Salur telinga kemudian menghantar bunyi ke gegedang telinga. Gegedang telinga akan menghasilkan getaran bunyi. Daripada gegedang telinga, gelombang bunyi akan dipindahkan ke tulang osikal yang berfungsi untuk menguatkan getaran bunyi. Kemudian, jendela bujur akan mengumpulkan gelombang bunyi daripada osikal
dan menghantar bunyi terus pada koklia yang berfungsi untuk menukarkan gelombang bunyi kepada impuls saraf. Daripada koklia, impuls saraf terus dihantar kepada saraf auditori dan seterusnya saraf auditori menghantar impuls saraf ke otak untuk ditafsir. Namun demikian, masalah retrokoklia yang berlaku pada saraf auditori menyebabkan impuls saraf yang diterima oleh saraf auditori daripada koklia tidak dapat dihantar ke otak untuk ditafsir. Sebagai contoh, jika masalah retrokoklia ini berlaku disebabkan oleh ketumbuhan atau akustik neuroma, impuls saraf daripada koklia tidak dapat dihantar oleh saraf auditori ke otak kerana terdapatnya halangan atau ketumbuhan di bahagian saraf auditori menyebabkan impuls saraf itu tidak dapat dihantar ke otak untuk ditafsir. Sebagai keputusannya, ia mengganggu mekanisme pendengaran manusia atau penghidapnya kerana bunyi tidak dapat ditafsir dan diterjemah. Sekarang, marilah kita lihat apa kesan-kesan masalah retrokoklia terhadap pesakit. Yang pertama, sukar mendengar di sebelah telinga akibat kerosakan pada saraf auditori. Yang kedua, rasa berdesing di telinga. Yang ketiga, rasa gebas di bahagian muka. Yang keempat, kelumpuhan saraf muka akibat kerosakan pada saraf muka. Yang kelima, iaitu masalah ketidakseimbangan badan. Jom kita mempelajari cara mengesan masalah retrokoklia. Cara mengesan yang pertama adalah dengan cara magnetic resonance imaging, iaitu MRI. MRI merupakan pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio untuk mengesan organ dalaman. Dengan cara ini, doktor dapat kenal pasti sama ada masalah retrokoklia disebabkan oleh ketumbuhan, inflamasi, masalah vaskular atau masalah neurologi. Cara pengesan yang kedua ialah ujian pendengaran. Ujian ini digunakan untuk menguji tahap pendengaran sebelum melakukan rawatan lain. Cara yang ketiga menggunakan ujian refleks akustik. Refleks akustik ialah pengucupan otot secara tidak sengaja yang berlaku di telinga tengah sebagai tindak balas kepada rangsangan bunyi yang kuat atau apabila orang itu mula bersuara. Tahukah anda cara merawat masalah retrokoklia? Jom kita belajar bersama. Jika masalah ini disebabkan oleh ketumbuhan, anda perlu melakukan 3 langkah ini. Langkah yang pertama, lakukan pemerhatian. Lihat dan tunggu sekiranya saiz ketumbuhan adalah kecil, iaitu kurang dari 1.5 cm, usia ketumbuhan sudah lanjut dan simptomnya sangat sedikit. Langkah yang kedua, lakukan radioterapi. Sekiranya saiz ketumbuhan adalah kecil atau sederhana, tujuan untuk memusnahkan sel ketumbuhan atau mengecilkan saiznya. Langkah yang ketiga, lakukan pembedahan. Sekiranya saiz ketumbuhan adalah besar, iaitu lebih daripada 2.5 cm dan pesakit sihat untuk menjalani pembedahan. Tujuannya adalah untuk membuang ketumbuhan dengan cuba untuk mengekalkan pendengaran dan fungsi saraf muka. Jika anda mengalami masalah retrokoklia akibat daripada jangkitan inflamasi, anda perlu mengambil ubat-ubatan seperti antibiotik. Rawatan yang ketiga, elakkan terdedah dengan bunyi yang terlalu bising. Pastikan kelantangan muzik tidak terlalu lantang jika mendengar muzik menggunakan fon kepala. Kedua, elakkan berada di kawasan industri yang menghasilkan bunyi yang terlalu kuat.
Kemudian, yang ketiga, pastikan anda bersedia dengan kelengkapan dan persediaan yang cukup semasa aktiviti menembak. Maka oleh itu, anda mesti jaga telinga anda. Rawatan yang keempat, anda boleh menggunakan alat bantu pendengaran. Mari kita dengar perbualan. Cik, inilah alat itu. Yeay! Akhirnya saya boleh dengar. Sekarang, marilah kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Masalah rekod koklear ini boleh mengganggu mekanisme pendengaran manusia. Punca utamanya adalah ketumbuhan yang berlaku di bahagian sensori neural di telinga dalam, iaitu koklear. Hal ini menyebabkan ujaran manusia akan terganggu kerana pesakit tidak berupaya untuk memberi respon terhadap bunyi yang didengari. Namun masalah ini boleh dirawat melalui rawatan dan cara mengatasinya yang telah dinyatakan sebelum ini. Begitu sahaja persembahan video kami. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat kepada semua yang menonton. Created using Powtoon.